Kalau A ni dia sebenarnya ada berapa angka bererti untuk A ini? Cuba anda tengok cukup besar cikgu rasa skrin ni. Okey, untuk A ini berapa angka bererti? Hmm. 3. Okey, kita tengok A ya. Kalau kita nak kira angka bererti untuk perpuluhan, anda mesti mula dari sini. Ini kan point, anda mesti mula dari sini yang cikgu garis ni. Dari depan hingga belakang ada berapa digit? Dari nombor depan ini sampai ke belakang ada berapa digit? 6. Kita tengok 1, 2, 3, 4, 5 ni cikgu label dia. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu Kalau perpuluhan anda kena cari nombor yang lepas perpuluhan, start daripada nombor yang bukan sifar, kira sampai hujung Jadi ini 5 angka bererti. Jadi automatik yang ini bukan jawapan. Ni bukan jawapan. Okey, yang cikgu garis B ni berapa angka bererti? Cikgu nak uji angka bererti dulu. Ini 3. Ini mungkin jawapanlah, ini mungkin. Okey, yang ini, C ni ada berapa? 3 juga, ini pun mungkin jawapan dia. Macam ni lah nak cari jawapan. Yang ini, D? Ya, 1. Jadi kita sudah boleh keluarkan 2 option, A bukan dan D pun bukan. Jadi tinggal B dan C. Sekarang kita bunda dia. Sifar perpuluhan, sifar 2, 99, 54. Bila nak bunda kepada 3 angka bererti, kita nak bunda, sini 1, 2, 3. Ni 3, tapi kita nak tengok nombor ni. Perlu tambah 1 ke tidak? Perlu tambah 1 ke tidak? Ya, thank you. Okey, tambah 1. Bila kita tambah 1, sini cikgu tambahkan. Anda tambah sifar. Sini tambah 1, ada sifar. 3. Okey. Jadi jawapannya adalah C. Okey, jawapan nombor 1 adalah C. Cikgu sudah tunjuk cara-caranya lah. Okey. 1 dah ada jawapan nombor 1. Okey, tak apa nanti cikgu screenshot ni untuk yang tak dapat masuk Meet tu. Okey, kita beralih nombor 2. Senarai semua integer dari -3 hingga 2. Apa itu integer? Pecahan tahu kan? Kalau pecahan macam ni lah. Kalau pecahan macam ni, ada ni pecahan, ada garis macam ni pecahan, anda tahu. Kalau ada banyak dot 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 ni, titik perpuluhan ni, ini kita panggil perpuluhan. Ini memang anda tahu. Kalau integer, macam mana anda tahu itu integer? Dirian terus bagi jawapan. Okay, integer ini dia ada positif negatif Okay, integer ini nombor dia positif ada, negatif pun ada. Okay, nombor positif ada. Okay, nombor negatif pun ada dan termasuk sifar. Jangan pula ambil jawapan tidak ada sifar. Okay, okay betul. Jadi jawapannya adalah A. Dirian jawab A kan masa exam? Ya, bagus. Okay. Okey, nombor 3. Nombor 3 ni cikgu ada buat ulang kaji hari tu. Okey. Jadi untuk nombor 3 anda mesti darab. Okey, cikgu darab terus Okey, 2P. Pergi sinilah. 2 darab 2, 2 darab 5, 10. P. Cikgu terus tulis ni satu-satu. Okey, ni kuasa 2. Kenapa ada kuasa 2? Sebab ada P dengan P. Jadi kuasa 2. Okey, kuasa 2. Lepas tu 2P ni lagi. Darab lagi ke belakang. Okey. 2 darab 4, 8. 8P. Okey, sekarang itu sudah. Sekarang kita pergi yang satu lagi. -3. Okey. -3 darab 5P dapat -15P. Okey.
-3 darab 4. -12, ya -12. Okey, ini yang warna biru hijau ini sebab cikgu asing supaya anda nampak, pengaliran dia dari mana ke mana cikgu darab, ah. Okey, sekarang cikgu kumpulkan. Okey, cikgu kumpulkan, macam mana cikgu kumpulkan P dengan P. Oh, tak perlu kumpul lah. Okey, cikgu yang buat macam ni. Yang ada P ni kita buat. Okey, 10 P kuasa 2. Macam mana kita tahu mana satu perlu tambah tolak kalau dia sama huruf macam ni, baru boleh tolak. 8 tolak 15P -7P tolak 12. Jadi jawapannya ya C. Okey, thank you. Kita pergi ke nombor 4. Okey, ada idea ke macam mana nak buat nombor 4 ni? Apa perlu nak buat dengan nombor 4 ni? Okey, Raja 1 menunjukkan 4 sebutan. 4 sebutan ini, okey cikgu tunjuk apa maksud 4 sebutan ini ini dikira satu sebutan. Cikgu bulatlah. Ini dikira satu sebutan ataupun sebutan pertama. Takut nanti ada yang tak tahu apa benda sebutan itu. Okey, ini sebutan pertama. Yang cikgu bulat yang kedua ini sebutan kedua dan seterusnya. Okey. Sebutan kedua, cikgu label supaya anda tahu apa maksud sebutan. Okey, ini sebutan kedua, ketiga dan keempat. Okey. Okey, mengikut suatu pola tertentu. Apakah pola bagi sebutan ke-8? Macam mana nak buat ni? Macam mana anda kira? Ya, jawapan dia B. Jawapan dia B, dia yang jawab B. Okey, tengok pola ini maksudnya kita tengok yang sama. Yang sama adalah yang hujung ni. Kita tengok yang ini sama. Ini tetap kan? Cuba tengok ni 6 ini semua ada 6. Kemudian belakangnya darab 5 ini sama semua yang cikgu garis ni. Yang akan beza dia ini. Sekejap tambah, cikgu bulat guna merah. Sekejap dia tambah sifar. Sekejap dia tolak 1. Cikgu letak tambah sifar. Tengok ni. Tolak 1. Ni. Tambah 2. Dia macam sifar 1, 2, 3. Tapi tanda dia tukar-tukar. Ini tolak 3. Nanti sebutan ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Jadi sini nanti akan tambah 4. Taukah dia apa cikgu cakap ni? Si tolak 5 tambah 6 tolak 7. Jadi yang tolak 7 ini bermaksud sini yang akan tolak 7. Tengok cikgu salin yang biru. Yang biru yang original yang sama tu. T8 sama dengan 6 ni tadi kan semua 6, 6, 6, 6. Okey, 6. Tapi kita akan guna tambah 7, tolak 7. Ni, -7 ni. Sebab kita, ini dah nama dia pola. Tambah, tolak. Tambah, tolak. Tambah, tolak. Tambah, tolak. Kemudian nombor dia sifar 1, 2, 3 sampai 7 lah. Okay. Kemudian belakang dia semua darab 5. Okey. 6 negatif. Adakah dalam tu? Sekejap cikgu pusing dia tepi sikit. Cikgu nak beri jawapan dia tadi. Jadi apa yang sebenarnya jawapannya? Mana pemadam cikgu? Cikgu nak padam sekejap. Erase. Okey. Jadi jawapan sebenarnya adalah A. Dia yang jawab B ni. Sebab dia betul ada nombor 7 tu memang betul. Cuma kena, tidak. You don't know. Okey, tak apa. Nanti cikgu ni. Cikgu semak paper form 5 dahulu. Okay. Ya, tak apa. Jadi anda tahulah kenapa dia negatif. Sebab itu namanya pola. Anda kena ikut ikut pattern dia. Okey. Okey. Cikgu rasa hari ni cikgu bincang sampai nombor 5 saja. Yang 30 minit terakhir anda salin untuk pembetulan.
Oh, jawab A, okey. Dapat ingatkah? Macam mana anda ingat? Cikgu tak ingat apa kamu jawab? Oh ya, ada jawapan hantar dengan cikgu, okey okey. Aduh, Lilian. Okey, berdasarkan tanda indeks berikut, yang manakah bersamaan dengan X kuasa 2? Okey, kita nak cari jawapan dia last kali X kuasa 2. Okey, cikgu terang semula indeks. Okey, ini nota dia lah, kononnya nota dia lah. Okey, kalau ada satu nombor, contohnya A kuasa 2 darab A kuasa 3. Bila dia didarab, anda kena tambah. Okey. Ni cikgu tunjuk. Bila darab, ini darab ni. Bila darab, anda kena tambah. Ni tambah. Okey. Bila cikgu letak bahagi, cikgu letak bahagi. Jap. Cikgu letak A 10. A 8 bahagi A 6. Dan cikgu tak nak A 6 lah, A 3 lah. Sebab nanti kuasa 2 tak perlu tulis. Cikgu nak tulis nombor. Okey, A 3. Okey, bila bahagi anda perlu tolak. Kita nak recall. Okey. Mana yang bahagi itu, bagi yang ingat-ingat lupa, ini bahagi dia. Okay, ini bahagi, cikgu bulat. Bila bahagi, kita kena tolak. Ni tolak, pusing dia tolak sikit. Okey, sekarang bila kurungan, apa beza kurungan dengan yang bahagi ni? Cuba ingat, kalau cikgu buat macam A 2, A 3, tiba-tiba cikgu buat kurungan. Apa maksud dia ni? Dia akan jadi kurungan maksudnya. Kalau cikgu macam ni, berapa jawapan dia, Dirin? Ya, darab. Yang anda darab yang kuasa itu. 3 darab 4, jadi anda dapat A 12. Okey. Kita tengok cikgu highlight yang penting ni. Kurungan maksudnya anda perlu darab kuasa itu. Okey. Ni buat macam ni, darab. Okey. Okey, sekarang cuba tengok. Ini ada pembetulan sebenarnya. Okey. Jadi, kalau bahagi X 10 tolak 8 sebab dia bahagi. Perlu tolak. Ni perlu tolak. Jadi, 10 X kuasa 2. Betul lah jawapan X kuasa 2 ni. Yang ini, anda perlu darab. X 4 darab 1/2. Pun X kuasa 2 juga. Untuk C, kalau C berapa jawapannya? X kuasa sifar ini, tak samalah. Apa-apa yang kuasa sifar, X cikgu dah macam, apa-apa yang kuasa sifar, jawapan dia 1. Okay, apa-apa yang kuasa sifar, anda boleh tekan calculator lah kalau nak confirm dia balik. Apa-apa yang kuasa sifar, nilai dia 1. Okay? Okay, untuk ini, ini tambahlah X negatif 4 tambah 6. X kuasa 2. Jadi jika anda jawab A, B atau D, cikgu beri markah. Okey, mana-mana salah satu itulah anda jawab. Kalau anda jawab C memanglah salah kan, jadi cikgu tak dapat beri markah. Anda jawab A, B dan D, cikgu beri markah. Okey, untuk hari ini tutorial cikgu sudah bincang jawapan hingga 5.